Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi hatin wa nafasin bi'adadi kulli sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Sekali lagi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang ke kelas online. Tak payah nak berebut-berebut parking kan. Kalau tak kalut dah 7 suku dah dah bersesak-sesak kat surau tu, kat tangga tu lah nak naik dan bagai kan. Rindu pengalaman tu pengalaman lah, kenangan. Rindu. Itulah. Tahun depan start boleh Ustazah. Macam mana? Cari parking lagi. Tahun depan boleh lah kot kita. Tengoklah macam mana keadaannya. Amin. Tapi kita mungkin ada perancangan lain ke tak tahu lah kan. Tapi next year mungkin mentor lah kena take over. Mentor dah ramai dah diasuh dah. Okay, so hari ni sebelum kita mulakan kelas, kita tengok kita ada ramai yang kawan-kawan ada yang baru hantar homework pagi ni. Ada yang baru hantar pagi ni, ada yang baru hantar selepas pada waktu kita dah tetapkan pukul 12 tengah hari semalam. Okay, memanglah benda tu memang dah lebih waktu. Tapi mungkin perempuan ada alasan sendiri kenapa lambat tu kan. Tapi macam mana pun saya ucapkan terima kasih sebab perempuan siapkan juga homework tu. Yang penting buat homework tu. Sebab apa? Itu adalah untuk perempuan punya pemahaman. Kalau kita belajar tapi tak ada sendiri nak buat praktis latihan, kita lambat nak pick up lah. Sebab apa? Mereka umur kita macam kita ni, kata-kata dengar, lepas tu habis online, lepas tu dia tak ada apa-apa lah. Kita cepat lupa. Latihan tu untuk kita backup. Senang kita nak hafal, senang kita nak ingat. Sebab benda yang kita nak buat praktik, tapi kalau kita tak ada bantuan dengan latihan, so dia susah sikit lah, lambat. So kalau macam kita banyak-banyak belajar macam-macam tempat pun, tapi kalau jenis tak ada latihan, dia kurang sikit. So latihan tu dia backup kita. Bila kita nak baca, kita boleh teringat, masa nak baca ni, dalam kelas tu teringatlah wajib bergunah tu kena dengar paling sempurna. So bila kita nak baca tu, kita dengarlah paling sempurna. Sebab kita dah ingat benda tu. Tapi kalau kita jenis tak dengar, masuk kelas dengar-dengar, habis setengah offline, lepas tu dia macam tak ada apa-apa lah. Itu kita pun dah lupa. Kita kan jenis banyak benda nak fikir. Ada banyak benda fikir tu, benda yang jenis tu kita cepat lupa. Itulah ceritanya. Apa tujuan ada latihan tu. Okay. So sebelum kita nak mulakan untuk hari ni, kalau kita boleh revise balik, minggu-minggu kita dah belajar, kita memati dah settle dah semua. Okay. So hari ni kita akan masuk bab idgham. Kalau tengok tajuk tu, tajuk kita apa dia? Memahami kaedah idgham. Okey, itu tajuk base kita yang hari ni lah. Itu tajuk utama dia. Tapi sebelum tu kan kita dah tahu kita ada satu slot yang ringkas untuk macam cara sebut minggu ni. Okey, cara sebut minggu ni
saya highlightkan tentang huruf lin. Sebab kita tengok masa terlaki masih lagi ada orang yang bermasalah nak sebut huruf lin. Okay, cara nak sebut tu. Bila kita kata cara sebut minggu ni, itu bukan apa, kita nak highlightkan supaya perempuan register bunyi tu macam mana. Kalau bunyi dia contoh macam minggu lepas kita sebut pasal hamzah, pasal huruf ha, kan kita kena tekan, kalau tak dia hilang. Macam as-sama. Kalau kita tak tekan hamzah tu nanti as-sama. So hamzah tu hilang. So apa kita kena buat macam minggu lepas, kita suruh tekankan, beri tekanan sikit supaya hamzah tu tak hilang. Jadi bila kita dah dapat tu, so bunyi tu perempuan kena register dalam fikiran kita, ingat benda bunyi dia macam tu. Setiap kali dalam Quran kita jumpa ada ayat ada hamzah, ada huruf ha yang perlu diberi tekanan, so kita kena ingatlah, oh bila jumpa tu kita kena beri tekanan sikit, baru dia bunyi ha tu naik, baru hamzah tu timbul. Kalau tak dia macam dihilang macam tu. Sebab apa? Jarak tu jauh. Kadang-kadang bila kita baca satu ayat ke kalimah tu, dia banyak huruf yang bersekitar lisan. So bila banyak lisan, bila hamzah tu satu dekat al-haq, dia jauh, bila dia jauh dia macam ketinggalan lah. Sebab kita fokus pada lisan. So yang dekat al-haq tu dia agak tenggelam sebab kita dah baca secara lisan area situ. Tiba dekat al-haq tu yang bila tak bagi tekanan, dia seolah hilang. Ataupun dia tukar dia huruf lain pula. So sebab tu kita kata cara sebut minggu ni kita beri penekanan supaya setiap kali kita baca Quran jangan buat salah yang sama. Sebab kita takkan ulang benda yang sama banyak kali. Bila kita dah beri fokuskan, kita dah highlightkan, okey cara sebut minggu ni tujuan apa? Setiap minggu kita cari apa benda yang kita biasa orang selalu buat kesilapan tu. Dan benda tu mungkin kita buat, kadang kita buat tapi kita tak perasan. Kecuali bila kalau ada kita baca orang tegur, baru kita tahu, oh rupanya kita pun ada buat benda yang sama. Sebab benda tu tak perasan. Kecuali bila orang dia belajar, dia tahu, oh rupanya bunyi ha tu tak jelas. Bunyi hamzah tu tak jelas. So apa nak buat, kena beri penekanan, kena tekankan sikit. Ni suara kita tu beri tekan sikit, baru dah dikeluar. Macam hamzah dengan huruf ha tu. Itu yang minggu lepas lah. So minggu ni kita nak tekankan pada waw sukun dengan ya sukun. Huruf lin lah. Perempuan dah belajar dah sifat huruf. So kita kata bila kita dah belajar memang dah tahu dah teori. Tapi bila praktikal tak sampai benda yang kita tahu dia adalah sifat yang lembut, dia adalah lunak. Tapi kenapa kita baca keras? Kenapa kita tak baca lembut? Sedangkan teori dia kita dah belajar. Ulama dah tetapkan waw sukun, ya sukun, dia ada sifat lunak, dia sifat lembut. Tapi bila kita baca, dia tak jadi lembut. Dia jadi bunyi keras. Dia macam bunyi ai nama. Macam benda tu cepat jadi macam pendek. Kita tak sempurnakan sifat. Sebab tu bila kita cari, bukan kita saja cari, tapi bila kita bertalaki tu, kita nampak majoriti bila waw sukun, ya sukun ni dia tak tekan sangat. Dia macam baca sambil lalu ke apa macam tu. So hilang sifat dia. So, bila hilang sifat dia, dia tak jadilah huruf tu sebenarnya. Dia tak jadilah huruf waw, dia tak jadi huruf ya. Dia jadi huruf yang tak wujud. Benda yang huruf yang kita sendiri yang sebut tapi dalam Quran tak ada huruf tu pun. Sebab tu kita beri penekanan, dan bila kita kata masa talaki tu, dia highlight untuk semua orang lah. Yang bertalaki tu dia sebagai kata case dia tu, tapi boleh apply untuk semua orang, siapa pun. Siapa yang baca Quran, memang benda tu kita kena ambil perhatian lah. Okay? So minggu ni saya sharekan screen tu je. Okay. Nampak screen? Belum lagi Ustazah. Belum? Ada dah? Ada dah. Dah Ada. Cara sebut minggu ni kita punya background tu warna pink. Kan warna pink, minggu lepas warna purple. Benda ni sama je, saya sambung-sambung di bawah. So kalau perempuan nak print ke apa, benda tu sama, cuma dalam bawah tu je kita tukar. Okey. Itu je pada file yang samalah. Okay, so minggu ni, cara sebut minggu ni bersifat lembut dan lunak. Sempurnakan sifatnya. Kita highlightkan tajuk-tajuk macam sebab apa? Itulah kita kena buat. Okay. Kita pun bagi sebabkan dia huruf lin, dia lembut, kita letaklah colour background warna pink. Lembut lah tu. Okay. Sebab kadang benda ni warna pun main peranan untuk kita ingat. Okay. Apa kita nak isu minggu ni? Bacaan yang cepat dan gopoh akan mencacatkan sifat asalnya. Okay. Tahun ni memang kita fokus pada sifat huruf. Sebab apa? Itulah yang sebenarnya kita tak capai tahap lagi. Kita tahulah semua nama hukum, mat asli, mat jaiz, semua tu tahu dah. Itu nama dari segi istilah kita memang dah hafal, dah tahu dah. Dah master lah betul. Tapi nak baca tu tak sampai level lagi.
So oleh maknanya kita tak sampai level fasih lagi. Okay, so bila kita beri penekanan tahun ni lebih pada sifat huruf. So kali ni bila kita sebut waw, huruf lin, dia adalah huruf waw yang ada sukun dengan ya yang ada sukun, kan 2 huruf kita dah tahu dah tu. Waw sukun, ya sukun adalah huruf lin. Dan syarat huruf lin, huruf sebelum dia mesti baris atas. Kalau baris bawah itu bukan huruf lin. Dan kalau dalam Quran pun kalau perempuan buat yang tulis tahriri itu pun, kalau kita walaupun perempuan tulis semula, tapi bila orang baca, kalau kata kita ada berlaku kesilapan, dia sebenarnya huruf lin, tu waw ada sukun, tiba kita tertinggal sukun tu. Kata kita buat waw tu kosong aja, tiba sebelum dia baris atas. So orang akan baca, kalau orang yang tahu ilmu tajwid, dia akan tahu ni silap ni, kalau huruf lin mesti waw tu ada sukun. Tapi bila kita salah tulis, waw tu kita kosong aja, orang akan tahu ini adalah huruf mat. Waw kan kosong kan huruf mat. Tapi bila kita salah tulis, bacaan dia akan jadi lain. Sebab tu orang yang buat tahriri itu pun make sure jangan tertinggal satu apa-apa simbol lah, jangan tak boleh tinggal. Sebab tu Quran kalau tertinggal satu pun, orang yang belajar ilmu tajwid dia akan tahu orang ni ayat ni adalah huruf lin tapi dia tertinggal sukun. Maknanya dia dah salah kat situ. Maknanya ada simbol yang tertinggal. Ataupun kalau dia kata ini adalah mat asli, kalau waw kosong syarat dia mesti baris bawah. Tapi kalau sebelum dia baris atas, maknanya tak betul lah tu. Sebab tu bila kita dah kuasai ilmu tajwid Lisan Rusmani ni, simbol-simbol tu pun kita boleh tahu. Orang tu salah tulis ke, apa dia tulis. Bila berlaku kesilapan ke betul ke, kita boleh tahulah. Sebab apa dari segi Lisan Rusmani kan dia ada dia punya cara-cara kaedah dia. Okay, sama juga macam ni. Bila kita kata huruf lin, mesti waw tu ada sukun. Waw ni ada sukun. Semua waw dia ada sukun. Kalau ya pun sama ada sukun. Itu dah confirm huruf lin dan syarat dia mesti baris sebelum dia baris atas. Ini kan. Ini waw, sukun. Sebelum dia, tak kira huruf apa pun, tapi dia mesti baris atas. Barulah kita complete nama dia huruf lin. Dan huruf lin, kalau duduk tengah nama dia huruf lin. Sebab kita baca satu harakat je. Tapi kalau dia duduk kat ujung dekat nak berhenti tu, kita akan tukar jadi sebagai mat lin. Okay, itu kita akan belajar bab mat. Itu nanti, tapi kan bab wakaf ibtidak tu kita dah belajar ada kategori mat lin kan. Maksudnya huruf waw lin ni kalau duduk di second last nak berhenti, dia akan jadi mat lin. Sebab apa kita akan baca dia panjang. Sebab tu dia tukar jadi memat. Tapi kalau duduk awal, tengah-tengah macam ni, nama dia huruf lah, huruf lin. Sebab dia baca dengan satu harakat saja. Okay. Apa isu dia sekarang kat sini? Okay. Bila kita kata hari minggu ni, waw sukun, ya sukun dan huruf lin, bersifat lembut dan lunak, sempurnakan sifatnya. Yang berlaku sekarang kita tak sempurnakan sifat dia. Okay. Bila kita tak sempurna, apa jadi? Apa kesan dia? Kesan negatif dia, bacaan cepat dan gopoh akan mengurangkan harakat dia. Bila satu huruf pun dikira sebagai satu je sebab bunyi dia yang lengkap. Au, ai, satu harakat tu. Lengkap dia punya harakat. Okay. Bila kita baca cepat, dia tak jadi ada satu harakat tu. Dia jadi kita dah potong ai, au, ai. Jadi macam tu. So itu bukanlah huruf waw. Itulah bukan huruf ya yang sempurna. So salah lah tu sebab dalam Quran tak ada bunyi ai. Tak ada bunyi au, tak ada. Tapi bila kita baca macam tu, apa yang kita baca sebenarnya? Selama hari ni kita apa yang kita baca? So benda itulah yang sebenarnya kita nak fokuskan, kita nak repair balik. Mana kalau bukan sifat dia, kena perbetulkan balik. Mana orang selama hari ni baca betul tu betul lah, maintain je lah. Tapi yang mana salah tu ataupun dia tak perasan ke, tapi pernah ditegur, kena buat pembetulan. Sebab apa kita jangan berpegang benda yang salah dah lah. Kita dah belajar kan. So kesan dia, membaca dengan suara yang meleret akan menyebabkan berlakunya penambahan huruf mat tanpa sedar. Okay, ini kita baca di tu dulu. Apa kesan nanti kita tengok pada relatif bila kita baca tu. Okay, pasal apa yang berlaku kalau kesan negatif dia? Pastikan huruf sebelumnya kekal dibaca dengan satu harakat saja. Okay, ini adalah huruf lin. Huruf yang sebelum dia. Kekal baca satu harakat saja. Okay, nanti kita tengok kenapa kita suka kekal. Sebab ada orang baca meleret. Lepas tu huruf waw lin hendaklah dimunculkan bibir dengan sempurna. Okay, waw dia ada pada makhraj syafatain, daripada bibir. So bibir tu kena muncul dengan sempurna. Itu sifat dia. Okay. Huruf ya lin hendaklah diturunkan suara ke bawah bagi mengekalkan kelunakannya. Okay, huruf ya, kalau huruf ya pula dia kena ai. Macam tu. Apa nak buat? So kita kena turunkan suara. Sebab kita nak kontrol dia bunyi tu. Okay, so kita tengok pada realitinya lah. Apa sebenarnya cerita waw lin dengan ya lin. Okay, bila kita baca Quran, ramai je yang baca. Contoh dia kan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yaumal qiyamah, yaumal.
Yaumal qiyamah. Kadang ha pun memang tak ada angin lah. Ini jadi kita baca yang biasa tu. Yaumal qiyamah. Tengok apa berlaku. Yauma, waw pun tak komplit dengan harakat dia yang sempurna. Yaumal qiyamah. Ha pun tak ada angin yang lepas. Dia kan ada sifat rokawan melepaskan angin yang lepas. Tapi kita baca yaumal qiyamah. Bunyi dia keras. Sedangkan ya, kita kena sempurnakan. Dia kata sempurnakan. Sebab bila kita baca cepat, gopong, dia akan bunyi macam tu nak yauma. Dia sini yauma. Sempurnakan. Bila waw dia kata muncung dengan sempurna. So ya tu kekalkan ya. Waw tu muncung. Yaumal qiyamah. Perempuan yang tengok ni praktis sendiri tapi jangan buka ni lah mic tu. Tapi kita kena cuba buat. Jangan melangut je. Cuba buat. Dia kata buat yaumal qiyamah. Belakang maintainkan sebab ni kita dah belajar. So, bila kita dah belajar step sikit, bila kita baca, kita kena apply lah semua. Barulah benda tu betul bunyi dia dan dengan fasih. Okay? Jangan kita dah belajar ha, bila dapat benda lain, kita fokus benda yang lain, tiba yang ha tu pula hilang. Sedangkan ha kita dah belajar dah. So dia kena lepaskan angin pun bunyi angin macam penat tu kan. Yaumal qiyamah. Bunyi dia kena macam tu. So dalam fikiran kita kena register. Waw sukun bunyi dia au. Muncung dengan sempurna sebab itu sifat dia. Kalau kita au, yaumal qiyamah, ya, yaum. Mulut tu tak muncul jadi yaum, dia macam tu buka macam tu je. Yauma. Sedangkan ni yaumal qiyamah. Beza bunyi tu. Kalau cuba buat muncung sempurna dengan muncung tak sempurna. Yaumal qiyamah. Yaum. Kalau sempurna, yaumal qiyamah. Sebab apa? Bila kita muncul dengan sempurna, dia ambil masa. Yaumal. So bila dia ambil masa dia, kita boleh sempurnakan mim pula. Yaumal. Kalau tak, yauma. Jadi macam tu. So nanti ya tak sempurna, waw tak sempurna, mim tak, semua tadi tak sempurna. Angin pun tak lepas. So kalimah ni pendek je. Tapi kita baca semua salah. Sebab tu kita kena sempurnakan sifat-sifat huruf dia. Okay. Dan bila dia kata, di antara tadi sebab tadi tu, membaca dengan suara yang melirit, menyebabkan berlakunya penambahan huruf mat tanpa sedar. Maksud dia macam mana? Yaumal qiyamah. Yaumal. Dia macam yaumal. Bila ya, itu dia dah tambah. Ya tu dah jadi 2 akad dah. Yaumal. Sedangkan yaumal. Ya 1 akad je lah. Kekalkan 1 akad. Dia kata kekalkan. Pastikan huruf sebelumnya kekal dibaca dengan 1 harakat saja. Jangan melirit. Bila melirit tu kan bunyi yaumal qiyamah. Yaumal. Ya tu dah jadi panjang. Sedangkan ya tu 1 je. Yaumal. Sebab tu bila Quran dia memang betul-betul tepat. Dia tak boleh melirit. Dia tak boleh macam terlampau cepat. Dia memang ngam-ngam je. Yaumal qiyamah. Bunyi macam tu. So kena kekalkan ya tetap 1 akad. Dan jangan melirit. Lirit tu je. Yaumal. Kadang orang melirit bukan apa. Dia nak kontrol huruf yang selepas tu. Tu dia melirit dekat sini. Bila melirit dah ditambah huruf. Tambah huruf tak boleh. Salah. Kita dah menambah huruf. Okay. Kita tengok sampel ni pula. Kalau mungkin tak nampak lagi. Okay, contoh ni. Liqaumi ya'lamun. Liqaumi. Biasa ni yang huruf qaf dengan waw ni dia selalu akan ada problem. Dia kata kalau ada 100 orang, 90 orang tu dia ada problem nak sebut qaumi tu. Dia akan dia qaumi. Qaf tu dia bunyi kaf. Ataupun dia bunyi dia sebut huruf kaf tapi dia nak buat bagi tebal. Lepas tu bunyi dia qaumi. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia confused. Dia tak mahir lagi kat mana makhraj huruf qaf, mana makhraj huruf kaf. Sebab dua kan sangat dekat. So macam ni kita nak tahu qaf dengan kaf, sebab tu kita kena selalu praktis. Huruf qaf ak. Itu makhraj dia. Kalau dia campur dengan sifat aqa. Itu melantun tu dah sifat dia qaqalah. Tapi dia sendiri tu akan keluar ak. Kalau huruf kaf kat mana dia keluar? Kan depan sikit je. At. Itu tempat keluar. Bila kata dengan sifat ak. Kan ada, kita kena settlekan 2 tempoh pada huruf kaf. Berhenti dan ada angin yang lepas. At.
Itu. So huruf qaf dengan kaf ni lah kita kena praktis betul-betul. Kalau kita ada problem tu, so kita kena praktis dua huruf ni sebelah-sebelah lah. Jangan praktis untuk qaf semata-mata. Tapi kaf tak praktis. Sebab tu kita tak boleh nampak beza. Sebab tu huruf qaf dengan kaf, dia kena tempat dia sangat rapat. Dan kalau kita tak boleh sebut, ini kita tak masih confuse lagi kat mana dia keluar. Okay? Untuk sebutkan huruf qaf, pastikan lidah kita tu melengkung. Untuk naikkan dia kan sifat istiqlaq, tinggi. So nak jadikan dia tinggi, kadang orang tu kita kata naikkan pangkal lidah, tapi dia tak faham nak naikkan pangkal macam mana nak naik. Okay, kalau tak faham naik pangkal lidah, lengkungkan tengah lidah tu. Lidah kita lengkung supaya udara dekat situ terkumpul. Bila udara terkumpul tu, dia akan jadi tebal lah, jadi tinggi. Baru dia bunyi liqaumi. Qaf satu. Waw tu kena muncung. Itulah kena buat satu-satu. Liqaumi ya'lamun. Liqaumi. Beza. Liqaumi. Beza. Cuba kamu kena praktis. Bila kita ada problem qaf dengan kaf tu, so kita kena praktis dua-dua tu. Baru kita nampak beza. Kalau kita tumpu pada qaf semata-mata, mana kita nak nampak yang kaf tu? So kita pun tak boleh nak beza. Kerana dia sangat rapat. Sebab tu kita kata kena register dalam otak kita, huruf waw ni bunyi dia au. Itu kan makhraj yang asal kita belajar. Au, ai, au. So bila waw muncung. So setiap kali jumpa waw huruf lin, waw sukun ni, mesti pattern macam tu je lah. Jangan kejap liqau, kejap liqau. Tak betul lah. Dia mesti konsisten. Kalau waw, liqaumi. Seluruh Quran jumpa waw mesti muncung. Baru dah semua dia standard bunyi. Jangan kita kejap berubah, kejap kau, kejap kau. Tak boleh. So sekarang ni ingat, waw sukun sempurnakan muncung sebab dia memang huruf bibir. So memang dia kosong bibir. So kita kena muncungkan liqaumi. Tapi make sure huruf sebelum ni maintain satu. Jangan liqaumi. Dah memanjang pula. Kita konon-konon nak buatkan waw, kita tarik panjang pula qaf ni. Liqaumi. Dah jadi panjang. Bila jadi lebih satu hakat, dia akan jadi huruf mat. Itu maksud dia tadi. Ini kata tadi. Bacaan sore melirik menyebabkan berlakunya penambahan huruf mat tanpa sedar. Kita tak sedar pun. Kita rasa macam okey je. Sedangkan dia bunyi panjang. Liqaumi. Ko tu dia panjang dah. Sedangkan dia satu hakat je. Liqaumi ya'lamun. So bila kita jumpa huruf lin, make sure huruf sebelum satu hakat saja. Jangan baca melirik. Nanti dia akan keluar huruf-huruf lain pula. Ini huruf mat lah. Biasanya huruf mat lah. Okay. Kalau macam ni, al-qaul. Sempurnakan lam dulu. Jangan cepat al-qaul. Lam tak sempat pergi makhraj lam, terus pergi qaf pula. Al-qaul. Muncungkan untuk waw. Qaul. Benda macam ni lah kena praktis. Kalau tengok, satu hakat. Waw huruf lin. Lepas tu nak bunyi liqauli. Dah tu salah. Sebab kita dah memanjangkan huruf qaf ataupun liqawli. Pun ada tambah macam tu juga. Terlampau melirik, dia akan jadi huruf ada tambah kat sini. Liqawli. Ada wa kat situ. Liqawli. Ini mungkin orang perasan tak perasan aja. Dan kita pun ada buat benda yang sama. So dia make sure dia tetap satu harkat, waw mesti muncung. Baru kita boleh dapat benda, itulah bunyi huruf waw. Qauli kan bunyi dia lembut. Qauli tu keras. Sebab tu kita kata kenapa kita dah tahu dia sifat dia lembut lunak, kenapa kita baca keras? Liqauli, liqaula. Bunyi kan keras tu bunyi tu. Sebab sifat dia tak betul. Salah. Sebab apa dah tak menepati ni tak wasih lah. Salah lah tu. Selama hari ni kita sebut waw sukun tu bukan huruf waw lah. Tak tahu huruf apa yang kita cipta sendiri. Sedangkan ni liqauli. So kena muncung. Okey. Contoh yang ni. Allazina taqaw. Ini kalau kita berhenti. Allazina taqaw. Bila berhenti pada last ni huruf waw lin kan. So mulut kita pun berhenti pada waw lin lah. Kena pattern itu dah tak boleh pattern. Allazina taqa. Kalau nak taqa waw dah hilang. Ataupun kita baca allazina taqaw. Itu dah panjang pula. Kerja macam mat pula. So semua tu tak boleh, semua salah. So kita kena register, ingat waw sukun satu hakat je. Okay, dia mesti satu hakat je. Dan mesti dalam keadaan bibir kita muncung lah. Memang itu makhraj dia.
Alladzina taqaw. Alladzina taqaw. So last kita memang mulut pattern macam tu lah. Sebab kita dah register waw sukun mesti muncul. Itulah pattern dia. So seluruh Quran itulah bunyi dia. Jangan tukar-tukar. Okey, kalau macam ni. Fauq. Ya. Okey, ini sebelum ni huruf fa. Waw sukun ni adalah huruf lin, syarat untuk huruf lin. Waw sukun sebelum dia mesti baris atas. Tak kira dari huruf apa pun, tapi mesti baris atas. So ini kalau dah confirm huruf lin. So dah tahu huruf lin lunak, lembut. So bila lunak dan lembut dan baca satu harakat, so kita kena confirmkan kita punya bibir tu mesti bentuk dalam bentuk apa? Munculkan bibir. Fauqiha, fauqiha, fa. Kat sini. Fa pun bibir juga. Duduk dekat bibir. So, area situ je. Fauqiha. Dah sebut fau, muncul. Qaf belakang pula. Dia pergi ke belakang pula. Fauqiha. Ha ni ha yang berat tu kan. Ha simpul ni. Angin yang macam penat tu. Tapi dia tak ada lepas angin. Tapi bunyi dia berat lah. Tapi dia bukan maksud dia tu berat dia istilah. Bukan. Angin tu, bunyi dia tu. Fauqiha. Kalau fauqiha, itu ha pedas. Fauqiha, fau. Sebab tu ingat, waw sukun mesti muncul. Apa jadi pun, mesti muncul sebab itu sifat dia. Fauqiha. Bila kita muncul betul-betul, so angin tu tak melepas terlampau macam tu, terbuka. Kita kontrol. Fau, dia macam lembut. Fauqiha. Baru dia lembut, barulah sifat dia betul. Fauqiha. Kalau macam ni, min awwali yaumin haqq. Ini awal, ini huruf bersabdu. Ini huruf double kena tekan. Min awwali yaumin haqq. Yaumin. Yaw. Tak muncul. Yaumin. Min awwali yaumin haqq. Yaumin. So tak betul. Sebab apa? Mulut kita macam tu buka. Ya. Yaumin. Tak muncul pun. Ya. Macam tu je. Jangan yaumin. Bila yaumin, kan lembut. Kita nak sebut dia pun yaumin. Jangan yaumin. Tu dah tambah pula. Jangan yaumin. Tu ya pula jadi panjang. So benda ni semua nampak dia macam ni. Tapi kita nak kontrol satu-satu tu. Min. Ni kan sukun. Jelas. Izhar halki. Kita dah belajar. Nun mati jumpa dengan hamzah. Izhar halki. Kita baca dia jelas. Min. Jangan ada penambahan pada gunnah. Min. Itu dah lebih. Min awwali. Jelas minun tu. Jangan kalau lebih min, tu dah lebih. Ada penambahan pada gunnah. Tu kita tak nak tambah. Sebab dia dah ada original dia. So original dia baca dengan jelas saja. Min awwali yaumin. Benda ni yang kita kena praktis. Ini untuk minggu ni huruf lin. Yaumin. Salah. Ya tu bunyi keras dah. Ya. Yaumin. So kena praktis. So isu dia sekarang waw sukun. Mesti kena munculkan bibir. Bila kita dah dapat register bunyi tu, semua tak sama je lah. So kita bunyi maintain yang sama. Macam ni. Aufa. Mulut tak muncul pun. Aufa. Apa jadi aufa? Ada mana-mana waw tu. Orang kita dengar aufa, waw tu dah hilang pula. Sebab kita tak muncul. Tapi aufa. Kita kena ingat bila kita baca Quran, bukan semua orang tengok kita baca Quran tu, orang tu pun tengok Quran. Kadang kita baca Quran, orang tu dengar je. Sebab kita pun ada latihan pendengaran. Mesti tak bagi lagi dalam online ni sebelum bagi lagi. Latihan pendengaran, ujian pendengaran. Sebab memang kita memang ada ujian pendengaran. Sebab apa? Bila kita sebut, perempuan dengar. Kita dengung tu, dengung apa? Dengung ifak ke? Dengung ma'al-gunnah ke apa? Kalau perempuan tanya kawan-kawan yang dah lama ni, memang dia tahu. Memang kita ada ujian pendengaran. Pendengaran tu perempuan akan tengok. Dengung tu sendiri pun dah tahu. Ini dengung wajib bergunah. Ini dengung ifak. Ini dengung iklab. Kita akan tahu. Tapi macam ni, sebab tu kita kata bila kita baca Quran, tak mestinya kita baca, mungkin kita tengoklah. Orang yang mendengar tu, kalau dia tak tengok Quran, kita ni sebut alfa ke, afa ke apa. Tapi kita aufa, dia tahu. Rupanya kat situ ada huruf lin. Aufa. Tapi kita baca alfa. Mulut tak muncul dia. Kita rasa kita sebut waw tu. Tapi sebenarnya kita tak sempurna. Bunyi dia afa. Macam tu. Aufa. Sebiji keluar. Aufa.
Baru kita tahu, lembut bunyi dia. Aufa. Dia memang sifat lembut, lin. Sebab itu bunyi dia kena register. Ingat, waw sukun mesti kena muncung. Tak kira kalimah tu apa benda pun, tapi asalkan dia waw sukun kena muncung. Kalau macam ni. Fit Taurah. Ni apa tamat buta dia berhenti. Kau punya hak simpul. Lepaskan angin. Fit Taurah. Taurah. Dan angin dia kalau kita dengar angin macam penat tu, dan angin dia macam masuk ke dalam. Kalau kita baca Fit Taurah. Taurah. Itu dah hak pedas. Hak pedas tu angin dia nipis dan dia keluar. Dia macam keluar macam tu. Tapi kalau hak simpul, angin dia masuk dalam. Sebab tu bila perempuan belajar tajwid, kejap kan ada angin macam macam penat, kejap angin tu macam lepas keluar. Itulah uniknya baca Quran. Barulah kita seronok tu, ada angin, jenis angin pun ada banyak jenis kan. Kalau kita salah letak dia punya angin tu, kita salah register bunyi tu, itu akan macam salah lah semua. So macam ni kita kata register waw sukun muncung. Fit Taurah. Fit Taurah. Taurah. Kalau kita ada problem, praktis. Ta campur dengan waw. Taurah. Kau bunyi tahu macam tu. So, tak boleh. So salah. Itu bukan bunyi dia. Bunyi dia Fit Taurah. So ingat, waw sukun mesti kena muncung. Supaya kita boleh kontrol udara yang keluar tu. Kalau yang ni, qauma. Macam ni. Saja letak. Qauma. Beza. Ini qaf, ni kaf. Dua ni lah selalu sangat. Bila kita teks macam ni, tapi kita baca selalu macam ni. Selalu sangat baca huruf kaf. Kenapa kita baca kaf? Sebab kita, lidah kita dah biasa kita cakap harian. Kita banyak cakap huruf K lah, huruf K, kaf. Kita jarang huruf qaf pun. Mana kita jarang, kita dalam bahasa Melayu cakap huruf qaf. Tak ada. Huruf Q tu jarang. Kita huruf pada, contoh kaf ni macam K kan. Kita daripada kaki tangan, kutu, kasut. Kan K biasa. Oleh kerana kita dah biasa dalam bahasa kita, so bila kita jumpa huruf qaf, dah lah dia tu dekat. So kita selalu tertukar. Qaf ni jadi ni. Qauma. Macam ni. Qauma. Kalau qauma inilah teks dia. Tapi kita selalu sebut tu lah. Qauma. Kalau qauma ini bentuk dia. Kalau ini bukan qauma, ini qauma. Tapi waw tetap kena muncul. Qauma. Cuma ni kaf. Ini qaf. Kesilapan selalu. Teks ini. Qaw. Tapi tu macam kau. Siapa ada masalah, praktis dua ni. Dia mesti praktis sebelah-sebelah. Baru kita nampak. Qauma dengan qauma. Waw tetap kena muncul. Itu kena tukar, kena maintain. Ini kaf dengan qaf ni. Dua ni. Kena praktis. Majoriti ada problem tu. So kena praktis sebelah-sebelah macam ni lah. Qauma. Waw tetap muncul. Qaf ni naikkan pangkal lidah kita melengkung. Qauma, baru kita boleh dapat dia punya tebal. Sebab udara tu kumpul. Tapi kalau kaf, qauma, lidah kita straight je. Sebab dia kan huruf istifal rendah. Qauma, tu kita senang sebut inilah. Jadi masalah dia huruf ni yang kita senang sebut dah tertukar dengan yang ni. Kalau kena ada problem tu, kenalah praktis. Kena praktis. Kalau tak, sampai bila kita akan salah sebut huruf qauma ni. Maknanya kita sampai bila seluruh Quran tu kita tak kerti sebut huruf qaf. So kena praktis. Okay, itu untuk waw, sukun. So dia punya kawan seorang lagi, ya, huruf ya. Ya pun yang mesti ada sukun lah. Ya sukun. Ya sukun pun sama. Dia kategori huruf lin. Problem ni pun sama juga. Dia problem yang sama. Kalau kita baca dia melirik, kaf ni kita kalau panjang kan, kaifa. Kaf dia panjang. Lagi satu, ini bukan pattern kaf panjang. Ini pun satu problem juga. Orang dia ingat pattern macam ni, pergi baca panjang. Kaifa. Ini satu akad je. Ini pattern tulisan khot tu. Ataupun satu lagi orang confuse yang ada mat yang baris panjang atas tu. Dia ingatkan betul baca panjang. Tak ada. Kita awal mula-mula bengkel lagi. Kita dah sebut dah simbol-simbol dalam Quran kan. Kalau tulisan tu macam mat ni panjang ke atas ni panjang. Atau nun ke atau apa kita jumpa dalam Quran tu. Itu bukan baca panjang. Dia tetap satu akad saja. Tulisan khot dia tu. Sama juga macam ni huruf kaf ni. Kaf pattern macam memanjang macam ni. Dia tetap satu akad je. Kaf. So bila kita dah tahu dah huruf lin, sebelum dia mesti baris atas dan kekal satu harakat saja. Jangan baca melirit. Baca melirit. Kaifa. Maksudnya kita dah tarik ka tu lebih dah.
Sedangkan ni satu saja. Kalau kita rekal, kita dah tambah jadi huruf mat. Apa huruf mat tu? Huruf alif lah. Huruf mat kan, kalau alif waw ya huruf mat. Kalau sebelum dia baris atas, kawan ni mesti huruf alif. Tapi kita tak nampaklah benda tu sebab kita sebut. Dari segi sebut tu jadi panjang. So salah, tak boleh. Dia kekal satu harakat saja dan bunyi dia kaifa, kaifa. Dan bila kata huruf ya ni, kaifa, turunkan suara. Kita boleh rasa suara kita tu kaifa. Kita kena buat diri kita suara tu turun. Kaifa, kaifa, kaifa. Nak dapatkan huruf ya tu. Bunyi dia lembut. Kalau kaifa, kaifa, kita boleh dengar kalau dari segi bunyi pun kaifa tu macam kita macam potong je tu. Kaifa, kaifa. Kita dah carah macam tu. Sedangkan dia kaifa, kaifa. Itu bunyi dia. So kena register. Ya sukun, suara turun bawah. Kaifa. Macam ni. Alaisallah. Alaisallah. Apa kita buat? Alaisallah. Alaisallah. Ya tu tak sempat bunyi ya. Terus dah pergi kat sin. Alaisallah. Alaisallah. Tengok. Alaisa. Alaisa. Ini yang selalu orang buat. Sebab tu kita tak nak. Jangan buat lagi dah. Mesti kita, kadang kita buat tu apa, kita tak faham lagi sebenarnya nak buat macam mana. Kadang kita tahu orang kata panjangkan, lembutkan. Tapi macam mana nak buat lembut tu? Benda lembut tu lah yang kita kena belajar. Okay, sekarang ni nak buat lembut untuk ya, suara tu kena turun. Alaisa. Alais, kita boleh rasa alaisallah, alaisallah, alaisallah. Belakang ha, angin, lepas angin. Alaisallah, Allah. Ni Allah kat sini ada dua harakat ya. Alaisallah, alaisallah pun salah. Punyalah nak repair kat sini, ini pula salah. Tak boleh. Kita dah belajar semua, so kita apply satu. Sebab tu tak logik orang baca laju. Kalau dia dah kecuali dia mahir tu lain cerita. Tapi tengah belajar, ibu baca laju, macam mana nak sempurnakan semua? Ini dah tak, suara tak turun. Ini dah pergi baca cepat, dia ada dua harakat. Sini ada angin yang angin suara penat tu. So semua kita langgar dah. Alaisallah, alaisallah. Itu yang salah. Ataupun alaisallah, kan baca melirik tu. Alaisallah, ada macam ya kat situ. Alaisallah, tak boleh. Sini semua satu akad je. Alaisallah. Itu bunyi dia. So ingat register. Bunyi ni takkan berubah. Itulah bunyi dia. Bibayikum. Bibayikum. Bibai. Itu bunyi dia. So kena ingat. Kalau bibayikum. Bibayikum. Tengok. Ya tu dah kita caras. Dan dia tak komit satu akad pun. Bibayikum. Jadi separuh dah. Sedangkan ni bibaikum ai kan kita marah syurun au itu terus sempurnakan ya kan tengah lidah. So itulah bunyi dia bibaikum. Ingat kontrol ba jangan bai. Itu dah jadi mat tak mau bibaikum. Kita boleh rasa diri kita tu buat suara turun bawah. Syaitanu asyaitanu shin. Bersabdu. Kita dah belajar tafashi. Angin dia lebih kuat bila dia double. Bersabdu. Ash. Bukan ash. Shin bukan huruf bibir. Dia kan tengah lidah. Shin tengah lidah. Ya tengah lidah. Tapi shin ni ada sifat tafashi. Angin yang lepas. Ash. Kalau dia satu ash. Tapi dah bersabdu. Ash. Kan lagi kuat dia punya tekanan angin tu. Ash. Turun pula bawah suara. Asyai. Bila kita muncul untuk shin, bukan muncul, shin tu kan ada angin keluar. Sebab dia bukan huruf bibir, tak perlu muncul asyai. Tu salah lah, tu over sangat. Dia mesti dia sikit sebab angin tu. Asyaitanu. Asyaitan. Kita boleh rasa. Syai. Dia turun. Syaitanu. To ni tinggi. Istilah. Naik balik. To. To, pakai lidah naik, lidah kita melengkung. Ingat huruf istilah ni 7 yang tinggi tu. Naik pangkal lidah, lidah melengkung. Baru udara terkumpul. Ingat je fakta tu. Pangkal lidah naik, tengah lidah melengkung, udara terkumpul. Bila udara terkumpul, tekanan kuat, dia akan jadi tinggi. Kalau lidah kita macam tu je,
kita pangkal lidah tak naik, lidah pun mendatar. Apa yang jadi? Dia kena jadi huruf ta. Asyaitanu, ta. Kan straight, kan makhraj yang sama. Tapi sebab ini ta, yang satu lagi tu ta. Itu dah berlaku kesilapan bila kita sendiri tak kontrol lidah tu. Kita tahu pangkal lidah naik, tengah lidah melengkung. Pangkal lidah naik, tengah lidah melengkung. Udara berkumpul. Udara kuat tu yang menyebabkan dia akan jadi tinggi. So kalau macam ni keadaan ni, asyaitanu, asyaitanu, bukan bukanlah macam tu. Sebab dia bukan muncung. Muncung untuk waw tadi boleh lah sebab waw tu memang huruf bibir yang kena muncung. Shin bukan. Kita punya bibir tu macam ke depan sikit sebab tekanan angin tu. Asyaitanu. Tapi banyak kita dengar asyaiton, syaiton, syaiton, syai. Tengok ya tu dah caras, kita potong dah. Terus bunyi macam tu. Sedangkan dia mesti turun bawah. Asyaitanu, syaitanu. Kalau perempuan tengok, orang kan orang baca pula. Kan apa orkestra ke apa kan dia ada orang yang tu kan yang jaga dia punya note tu lah apa benda tu. Tengok kan sejak tangan dia naik atas bawah sebab apa itulah udara tu bunyi tu nak bagi turun naik. So Quran pun ada benda tu lah. Kalau macam ru'yah nak turun bawah. Asyaitanu, syaitan. Salah. So ingat waw sukun tadi mesti muncung, ya suara turun bawah. Barulah kita nampak dia punya lembut lunak tu. Macam ni. Fakaifa. Kalau perempuan setengah mengaji nak dapatkan feel, buatlah tangan macam tu. Untuk kita diri lah. Kalau orang tengok lantak lah. Yang penting kita nak praktis. Fakaifa. Kalau kita macam fakaifa. Tengok. Bunyi dia keras sebab apa? Kita dah caras bunyi dia. Sedangkan dia kena turun bawah. Naik balik. Tapi kita terus potong. Fakaifa. Tapi itulah yang berlaku. Selama hari ni itulah kita baca. So salah. Bila kita macam tu, kita tak sempurnakan ru'yah lah. Sedangkan ru'yah, ai. Fakaifa. Dia ingat huruf sebelum dia jangan melirit. Nanti jadi lebih pula. Fakaifa. Kita punya nak kontrol fa, nak kontrol ni semua. Dah jadi melirit pula kat sini. Dia tetap satu harakat sahaja. Fakaifa. Baru dia turun. Kalau kaifa, bunyi macam tu lah. So, itu salah. Nak tak mau. Kalau macam ni, cuba buat praktis. Bunyi dia macam mana. Perempuan sebut sekarang, memanglah saya tak dengar. Tengok bila perempuan sebut dengan saya sebut sama tak? Okay. Najaitum. Turun bawah suara. Kalau najaitum, salah. Kalau apa yang saya sebut, perempuan sebut, lain, salah tu. Dia mesti turun ke bawah suara. Najaitum. Dan ingat jim, mesti, dia kan tengah lidah juga. Sama dengan ya. Tapi ingat jim tak ada angin. Jangan najaitum. Tu salah tu. Dia jim tak ada angin. Tepat dia keluar. Najaitum. Tak ada angin. Kalau orang baca najaitum. Maknanya ada lidah dia tak betul kena, ada angin yang selit celah tu lagi. So tu tak betul untuk jim. Jim, ad. Itu tempat keluar. Dengan sifat ad. Kan dia kalau dia melantun dia akan jadi kokolah kan melantun. Kita kena tahu beza makhraj dengan sifat. Tapi bila nak sebut turut kita kena combine dua tu. Kalau kita sebut makhraj saja, bapa mesti tahu. Okey, cuba sebut makhraj huruf. Kata macam inilah huruf to. To. Maknanya kita kena tahu makhraj dia. Jangan terus out. Itu campur sifat. So kita nak makhraj saja. Out. Maknanya lidah kita tu pangkal lidah naik, tengah lidah kita melengkung, nak naikkan to yang tebal kan. Dan dia to kan belakang di kapak tu. Out. Okey, cuba sebut to dengan sifat sekali. Out. Itu dengan sifat. Sebab tu kena tahu makhraj sifat. Tapi dua-dua ni perlu. Dua-dua tu dia combine sekali untuk sempurnakan dia. Sebab tu kalau kita makhraj pun confuse lagi, macam tadi qaf dengan kaf. Qaf dekat mana? Itu dah maksudnya. Qaf dia kau. Sebab ke problem dia sebab kita tak mahir lagi dekat mana dia keluar sebenar-benarnya. Okay, dia tak ada tumpang rumah orang. Dia kena tetap rumah dia je. Okay, ni sampel lagi.
Pun boleh sebut cuba turunkan suara. Alaihi haqqa. Alaihi haqqa. Ini ha. Ini ha. Duduk sebelah-sebelah pula tu. Tapi duduk pun rendah. Semua dia sifat rendah. Ini semua huruf istifal. Lagi satu je. Qaf lah. Qaf ni istilah tinggi. Lain ni semua rendah. Alaihi haqqa. Alaihi haqqa. Alai. Lam. Ya tengah. Ha balik. Ha balik. Qaf. Turun naik. Atas bawah. Sebab tu, bila kita baca, kita mesti dapat fikiran dah. Ain sini, lam sini, ya. Itu memang kita dah dalam otak dah. Nak sebut kita dah tahu kat mana dia keluar. Kalau kita masih ni kat mana, dia akan jadi pada huruf hamzah. Alaihi, sedang ini ain. Alaihi haqqa, alaihi haqqa, laihi. So isu dia sangat ya, suara turun bawah. Tapi huruf lain, make sure kena kontrol. Ain ni huruf ain, ada sifat tawasud dia. Alaihi, ni ha simpul. Ni ha pedas, dua-dua ha ni lain. Tapi oleh kerana kita ni, biasa kita ingat ha tu semua sama je. Bunyi sama, standard. So tak boleh. Siapa ada problem huruf ha, praktis macam ni sebelah-sebelah. Ha simpul satu, ha pedas satu. Praktis sebelah-sebelah. Bunyi betul, ha, simpul ke bawah, so dia akan daripada bawah. Ha pedas atas. Benda ni dah kena praktis sebelah-sebelah. Problem qaf dengan kaf sebelah-sebelah. Ain dengan hamzah sebelah-sebelah. Ha dengan ha pedas pun selalu kita tertukar kan. So kalau kita ada problem tu kena praktis sebelah-sebelah lah. Jangan praktis satu je. Kalau kita praktis satu je sebelah ha saja, sedangkan kita problem ha juga. So kita tak nampak benda tu beza dekat ni. So kena buat dua-dua. Ha. Macam tu. Boleh nampak. Okay. So yang ni pula yang yalin. Ini ada yalin satu. Ini pun yalin je. Tapi ni, masa kita berhenti lah. Bunyi tu tak sama. Register. Yang sukun dia satu akad dan suara dia ke bawah. Baina yadai. Baina yadai. Baina yadai. Baina yadai. Dua kali turun. Sebab kan dia dua-dua huruf lin. So macam itulah. So kita baca Quran. Baina yadai. Jangan baina yadai. Itu salah lah pula. Itu dah jadi panjang. Dia bukan huruf mat. Kalau kita melirik itulah dia. Kita suka melirik bila tak nak berhenti. Pada kita macam nak berhenti dah. Kita nak habiskan kita punya nafas tu kita macam melirik. Baina yadai. Salah. Ini huruf lin. Mana tak macam panjang. Kalau dia ada huruf lain kat sini, baru dia akan jadi huruf mat. Tapi mat lin pun dia kena baris bawah. Ataupun bukan di bawah maksudnya. Dia baris atas tapi ada huruf lain selepas dia ni. Tapi contoh belakang dia huruf nun lah nun. Baina yadain. Baru boleh panjang sebab dia jadi mat lin. Tapi sekarang ni tak ada. Benda tu tak ada. Ni yalin. Dia pun yalin sama je. So dia bakal satu akad juga. Baina yadai. Baina yadai. So dua kali turun. So ingat. Ba jangan bai. Yadai. Salah. Tak boleh. Huruf sebelum kekal satu harakat. Dia sendiri pun kena satu. Jangan caras. Jangan potong dia. Sempurnakan dia. Nak sempurna macam mana? Turunkan suara. Bila kita turun, kita tak sempatlah nak caras sebab dia kena turun dulu. Turun. Naik balik dekat nun. Baina yadai. Baina yadai. So, untuk level ni kita kena sampai contoh sekali lah. Kena turun, naik, turun. Baru kita dapat feel dia. Macam mana? Bunyi huruf lin. Baru dia lembut. Macam ni. Alaikal balau. Alaikal balau. Alaikal balau. Alaikal. Kan dah bunyi keras sebab apa? Kita dah caras. Tak sempat turun lagi. Terus potong. Alaikal balau. Ni orang ni. Alaik. Jangan. Alaika. Lam jadi panjang pula. Tak mau panjang. Satu je. Alaikal balau. Alaikal balau. Lam. Selalu pun lam pun tak sempurna. Tak sempat bunyi lam dah. Alaikal balau. Mana lam? Kalau orang dengar pun, ni Qamariah ke Syamsiah ni? Kita nanti story saya nak bagi ujian pendengaran. Alaikal balau. Kal. Situ Qamariah orang tahu. Kal balau. Ada alif lam Qamariah. Sebab pun lam dia jelas bunyi. Lam sukun kan bunyi jelas. Izhar. Bukan izhar. Maksudnya jelas lah bunyi. Al-il-ul. Alaikal balau. So itulah bunyi dia. Okay. Last sekali.
Last kali kot. Okey. Last kali sampel ni sampel. So setiap kali baca yalin waw ni mesti buat macam tu. Okay, untuk yang turunkan suara khairul lakum. Kha tinggi. Istilah. Ya tu istighfar rendah. Khairul lakum. Kha. Khairul lakum. Khairul lakum. So suara turun. Khairul lakum. Khairul lakum. Apa jadi? Itu bukan huruf lin. Itu tak tahu huruf apa. Tak tahu. Itu ciptaan sendiri ni huruf. Tak ada. Sebab dalam Quran tak ada bunyi tu. Quran bunyi khairul lakum. Khairul. Suara turun bawah. So bila kha. Khai. Huruf kha pun sama dia oleh kerana dia istilah dia tinggi. Tengah lidah melengkung. Pangkal lidah naik. Dia bukan muncungnya. Khai. Bukan. Dia khairul lakum. Dia berlaku di dalam saja. Tak ada kena dengan bibir. Sebab dia, ingat dia tips dia. Bunda huruf, bukan huruf bibir, bukan syafatain, bukan huruf ba, bukan huruf mim, bukan huruf waw, bukan huruf fa. Tak perlu nak berlaku, berlaku dekat bibir tu. Kecuali daripada depan saja. Lain semua berlaku di dalam. Cuma dia al-haq ke, syafatain ke, syafatain pula apa, alisan ke, di dalam saja. Tak berlaku kat bibir. Kecuali 4 huruf tu. Nah, huruf lain tu boleh jadi muncul kalau di baris depan je lah. Yang depan memang kena muncul lah. Hu, ha, apa, hu, apa, bu, tu, tu. Tu memanglah kena depan sebab dia baris depan. Itu memang sifat dia. Jadi, kalau lain tu tak ada. Semua berlaku di dalam. Kalau dia lisan-lisan kat dalam lah. Kalau dia al-haq, kat dalam halkum je lah. Okay. So kesimpulan dia, waw sukun, ya sukun, kita dah tahu dia adalah huruf lin. Kalau untuk waw, muncungkan bibir, kekal satu harakat dan huruf sebelum, make sure satu harakat juga, jangan melik-legit. Nanti dia keluar-keluar melik-legit, tak menang. Salah tu. So waw muncung supaya kita boleh kontrol udara. Kalau ya, suara turun bawah supaya kita tak caras bunyi dia. Ai, mai, tai, baru dia bunyi lembut. Kalau tak, ai, mai, tai, au. Terus bunyi keras. Itu salah. So kita tak menepati sifat lembut dan lunak. Ya, kita baca Quran, kita mesti sebiji bunyi macam tu. Sebab Rasulullah baca macam tu. Allah nak kita baca macam tu. Tapi kenapa kita baca ikut suka hati kita je? Tak boleh sebab Quran tu bukan kita punya, kita reka sendiri, tak ada. Ulama' pun tak boleh nak mereka-reka. Kita kena follow apa yang Rasulullah dah baca, kita kena follow macam tu. Barulah betul. Okay? So itu cerita tentang cara sebut minggu ini. Wawlin dengan yalin. Okay? Kekal dengan satu harakat. Okay? Bapak kena praktis lah. Jangan, okay tahu. Lepas tu, nangut aja. Tak boleh. So kita kena terus belajarlah benda tu. Okay. So sekarang ni kita akan masuk bab yang hari ni lah. Kita masuk bab idgham. Nampak? Ada memahami kaedah idgham? Ada Ustazah. Ada Okay. So ini tajuk baru. Kita nun mati dan tanwin dah settle. Mim mati pun dah settle. Dan ini pun senang bila perempuan dah mahir dengan nun mati, sama je. Mim tu sikit je lah. Tapi benda kaedah yang sama. Asal benda tu sukun, apa huruf sukun mesti jelaskan bunyi. Okay? Jangan melerit-lerit kan dia keluar penambahan pada gunah tu, kita tak nak. So memang kita kena kontrol lah. Benda ni kita kena kontrol sendiri. Okay. Memahami kaedah idgham. Okay. Kita tahu apa maksud idgham. Memasukkan. Kita dah tahu dah. Idgham ma'al guna, idgham bila guna, idgham syafawi ataupun idgham. Selain sawi kan nama idgham tu. Dah tahu kan ada nama dia. Apa maksud dia. So idgham tu maksudnya memasukkan. So sekarang ni cerita pasal idgham saja. Selain pada yang tadi itulah. Yang tadi tu ada pada nun mati dan tanwin. Ada pada mim mati. Okey, itu dah settle. Tapi kena ingat jangan dah settle lupa pula. Tak ada. Ini kita nak tambah, nak upgrade, naik lagi. Okey, apa yang berlaku kat sini? Pertemuan di antara dua kalimah. Okey. Apabila berlaku pertemuan di antara kalimah, akan berlaku dua keadaan. Okey, kita baca Quran kan ada banyaklah kalimah kan. Tapi kalimah pertama, kedua, kalimah-kalimah yang berjumpa tu, dia akan berlaku dua keadaan. Sama ada dia akan berlaku idgham, memasukkan, ataupun dia akan berlaku izhar, jelas, terang. Tak ada bunyi, sebiji lah bunyi huruf tu secara izhar, ataupun huruf tu diidghamkan, dimasukkan. Dua perkara akan berlaku. Berlaku pertemuan, sama ada jadi izhar, ataupun jadi idgham. Itu kena clear yang tu. Okay. Bila kita kena idgham, memasukkan tu, ada tiga kategori memasukkan. Idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Ini nama-nama yang idgham tu. Memasukkan mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Okey, ada tiga jenis kemasukan. Okay, bila kata izhar tu akan berlaku satu je, mutabaidan. Mutabaidan kategori izhar, maknanya dia tak ada
apa bunyi dia sebiji lah, bunyi sebiji. Dia tak ada bunyi dengung-dengung ke apa, tak ada. Sebab apa? Dia bunyi jelas. Kalau idgham ni dia kena masuk. Okay, kita tengok apa cerita ni. Okay. Sebagai seorang yang baca Quran, sebagai seorang yang membaca Al-Quran, mesti tahu untuk membezakan di antara hal dan hukum. Okay, hal dan hukum. Kita baca Quran ni, kita kena tahu hal dan hukum. Okay, hal tu apa dia? Hal tu keadaan pertemuan itu berlaku sama ada ia huruf berdekatan, huruf berjauhan, sejenis atau sama sifatnya. Itu hal dia. Lepas tu hukum, ianya terbabit dengan hukum, iaitu cara untuk mengendalikan hal yang betul dan tepat. Okey, macam ni. Okey, apa benda ni dah hal, apa hal pula kan? Okey. Dia kata hal ni, apa hal? Macam kita cakap macam, kita contohlah dialog biasa kan. Apa hal? Apa dah berlaku? Apa hal? Itu maksudnya lah hal tu. Okey, kalau bila huruf tu berjumpa, apa hal? Apa dah berlaku tu? Berlaku apa yang berlaku? Adakah yang jumpa tu huruf yang dekat-dekat ke? Jumpa tu huruf tu jauh ke? Kalau jumpa tu makhraj dia sama ke? Kalau jumpa tu sifat dia sama ke? Itulah hal dia. Apa hal tu? Apa hal berlaku? So kalau kita dah tahu dah hal dia, oh yang berlaku tu huruf jauh. Suatu huruf ta, satu huruf ain. Kan ta kan lisan. Kaki kapak. Ain tu kat sini. Sebab tu kita makhraj huruf mesti kena master. Sebab bila kita suka tu huruf ta, dah tahu dah kat mana. Tu huruf ain kat mana. So bila kata jarak jauh, kita dah dapat idea dah. Oh ta sini, ta kat sini, ain kat sini. Oh jauh tu. Okey. Dia punya hal tu apa hal? Hal dia huruf berlakunya pertemuan huruf yang jauh. Dia kan kalimah 1, kalimah 2 kan dia jumpa kan. So huruf yang sini jumpa dengan huruf sini, apa hal berlaku tu? Hal dia huruf yang pertama tu huruf yang berdetar, alisan, huruf yang satu lagi tu dekat ain. Ini contohlah. So huruf kan jauh ke dekat? Jauh. Okey. Bila dah tahu dia jauh, so apa kita nak buat? Hukum dia apa nak buat? Hukum tu apa kita nak buat lah. So hukum dia kira kita kena baca dia dengan jelas, tak ada dengung, tak ada bunyi ifak ke apa, tak ada. So kita baca secara izhar. Itu cara idea lah apa maksud hal dan hukum tu. So bila berlaku satu perkara, contohlah analogi lah, kata kita jalan ke highway, tiba ada aksiden. So kita kata, apa hal tu? Apa benda? Kita nak tahu apa hal apa berlaku, nampak macam orang semua ramai-ramai kan, orang jam-jam lah apa kan, kita kata, apa hal tu? Itu hal. So kita tengok, oh motor langgar dengan kereta. Contohlah berlaku pelanggaran antara motor dengan kereta. Itu hal lah. Apa hal? Hal dia motor langgar dengan kereta. Itu hal. So apa nak buat? Kita nampak tu apa nak buat? Kita tidak menyibuk tengok tu ke apa. So hukum dia, ni analogi lah kan. So apa nak buat? So kita call lah ambulans, call lah polis. Itulah hukum. Kita nak handle benda tu. Itu dari segi analogi lah. Tapi ilmu tajwid ni, macam tu lah. Huruf tu yang berjumpa tu, apa hal? Hal dia huruf yang ni huruf daripada lisan, itu dia jumpa dengan huruf al-haq tadi. Contoh tadi kan tadi ta dengan ain tu. So dia kan jauh. So bila dah jauh apa nak buat? Itu kita tengoknya tu je. Sebab kita nak baca Quran mesti kita tahu nak handle macam mana. Oleh kerana dia huruf yang jauh, apa nak buat? So kita kena baca dengan jelas, terang, sebab tak ada berlaku ifak, tak ada idgham, tak ada, masuk tak boleh. So apa yang berlaku dia akan jadi izhar. Maksudnya huruf tu kita baca ta tu dengan jelas, huruf ain tu dengan jelas, itulah maksud dia hukum. Itu dia. So bila kita baca Quran, kita kena tahu lah, kalau tak macam mana kita nak sebut. Ni tak kena dengung ifak ke? Kalau contoh, tanwin jumpa dengan huruf nun. Okay, kita dah, itu hal. Apa hal? Tanwin jumpa huruf nun. So apa nak buat? So nak buat tu lah apa dia hukum dia. So hukum dia adalah kita kena baca idgham ma'al gunnah. Itulah dia hukum. So kita nak kontrol hal tu dengan cara mendengungkan bacaan. Sebab apa? Tanwin jumpa huruf nun. Nun kan ada sifat gunnah, wajib gunnah, kena baca dengan apa dengung yang paling sempurna. Itulah dihukum. Benda tu lah bila kita dah baca Quran, mestilah kita tahu. Tak logik lah kita baca Quran, kita tahu ifak tak tahu, izhar tak tahu, macam kita baca Quran. Main hentam je baca. Sebab tu tak boleh. Sebab tu kita kena tahu. Sebab tu kita kata dah awal lagi kita belajar. Kenapa kita belajar tajwid? Sebab kita nak baca Quran. Sebab nak di antara hukum kita baca Quran, fardu ain. Kita belajar tajwid ni adalah fardu ain bila kita nak baca Quran. Kalau kita tak nak baca Quran, kita just nak belajar tajwid je. So dia jadi fardu kifayah saja. Tapi kalau nak baca Quran, mesti kena belajar tajwid. Kalau jadi fardu ain, dia wajib mesti kena belajar. Barulah kalau bila kita dah belajar, baru kita tahu apa hal nak settle benda ni. So bila berlaku ni, apa hukum yang kita nak buat. Itulah cerita dia, tu maksud dia. Okay. So pertemuan dua kalimah, last sekali kita rewind, refresh balik.
Bila kalimah, kita kan sekarang ni kalimah kita baca Quran mestilah kalimah, bukan huruf-huruf. Kalimah semua banyak. Okay, bila satu kalimah tu berjumpa, kan duduk sebelah-sebelah tu akan berlaku dua perkara lah. Sama dia berlaku idgham ataupun dia berlaku dengan izhar. Idgham tu maknanya masuk. Adakah huruf yang kalimah pertama tu nak masuk dekat kedua ke ataupun dia tak payah masuk. Mungkin sebab dia jauh, jarak dia jauh. Nah, itu je cerita dia. Okay? Sebab tu kita kena tahu apa tu hal, apa tu hukum. Senang cerita, apa hal? Macam tu kan, apa hal? Apa yang berlaku? Lepas tu kita dah tahu, oh benda ni berlaku. So kita nak settle ke hal tu. Itu maksud dia hukum. Itu cara bahasa kita lah nak cakap. Okay? Okay, kita akan terus. Tak apa-apa, kalau tak faham pun tak apa. Benda ni dia tak ada hari ni belajar terus dapat. Kadang kita ulang, kita boleh dapat idea tu. Okay, kalau dah dapat tu Alhamdulillah lah. Sebab kita minta Allah bagi kita faham. Kita minta Allah lapangkan dada kita, fikiran itu supaya kita boleh faham. Okay? So, memahami kaedah idgham. Idgham ingat, idgham tu masuk, bukan masuk dengung. Idgham tu maknanya memasukkan, kita nak masuk. Okay. Di dalam Quran, terdapat kalimah-kalimah yang wajib dibaca secara memasukkan, menggabungkan, mencampurkan. Itu kan nama idgham kan? Apabila dua huruf itu adalah dari huruf yang sama. Okay. Manakala ada juga terdapat kalimah-kalimah yang digabungkan bacaannya kerana dua huruf yang berhampiran. Dan digabungkan bacaannya kerana dua huruf yang sejenis. Okey, bila kita kata idgham nak masuk tu pula, so kita fokus untuk masuk idgham. Kan tadi pertemuan dua sama jadi izhar atau jadi idgham. Okey, so kita fokus idgham saja. Nak masuk ni. Okey, sebab memang tajuk main dia kan idgham. Okey. Nak masuk ni pula ada tiga jenis. Sama dia tu masuk dengan huruf yang sama, mutamathilain. Color merah ni dia pun sama, merah. Mutamathilain dua huruf yang sama. Mutaqaribain, dua huruf yang berhampiran. Mutajanisain, dua huruf yang sejenis, sama jenis. Kalau kita nak menghafal, macam apa mutamatsilan macam susah je nak hafal kan. Ingat mutama, sama. Takat kita orang Melayu ni ingat je lah. Mutamatsilan sama, sama, dua huruf yang sama. Mutaqaribain, qarib. Mungkin kita ada kawan karib, best friend. Contohlah, so dia berhampiran. Sebab bila kita kata best friend, kawan karib, kita ambil contoh kawan karib, adakah kita dengan dia sama? Kita minat dia semua sama. Tapi adakah kita dengan dia tu sama? Tak. Kita dengan dia tak sama. Kata saya suka makan nasi lemak. Best friend saya pun suka makan nasi lemak. Best friend saya suka warna pink. Dia pun suka warna pink. Saya pun suka warna pink. Maksudnya kita ada minat sama, semua sama. Tapi adakah saya tu dia? Dia tu saya? Tak. Dia orang lain, saya orang lain. Cuma benda yang kita minat tu sama. Macam kita ada mutaqariban, qarib. Ni just kita nak ingat je lah neologi. So, qarib maksudnya benda yang berhampiran. Dekat aja. Tapi dia tak sama. Dia hampir saja. Kalau mutajanisain, sama jenis. Janis. Ingatlah. Mutajanisain, dua huruf yang sejenis. Sama jenis. Kalau dia tu istilah, dia ada sifat istilah. Istilah memang satu je lah huruf ta. Huruf dot. So, kalau mutajanisain sama jenis. Macam huruf ta dengan dal. Ta dengan ta kan dia sama jenis. Makhraj yang sama dan dia pun ada sifat-sifat yang lebih kurang sama. Macam itulah maksud dia. Jadi ingat mutamatsilan dua yang sama, mutaqariban dua yang berhampiran, mutajanisan dua yang sama jenis. Okay, kita tengoklah apa benda tu. Okay, kita tengok satu-satu. Idgham mutamatsilan. Ni first kali. Kan dia ada tiga tadi. Tengok yang first. Mutamatsilan. Ni kalimah huruf yang pertama. Kita baca Quran kan daripada kanan ke kiri. So ini sinilah kita baca ke sini. Ini kalimah pertama. Ni kalimah kedua. Okey, kalimah yang pertama tu, huruf yang pertama tu, Cina di sini contoh. Ini dalam satu perkataan. Ini dalam satu perkataan. Contoh ni yang kalimah, tapi dia kata kalimah. Ini kalau berjumpa lah dua kalimah, tapi dia pun akan boleh berlaku dalam perkataan juga. Okey, tapi kita tengok ni Okey, yang kalimah pertama tu makhraj dia yang bersukun tu sama. Ini pun sama makhraj. Huruf kan jumpa tadi berjumpa tu kan. So makhraj dia ni dengan dia ni sama makhraj. Sifat yang ada kat sini dengan dia pun sama. So dia sama. So apa hal dia tu? Apa hal? Apa hal? Wajib idgham kan dimasukkan dalam pertemuan huruf yang sama. Okey, masuk sama maksud sini lah contoh. Kaf jumpa dengan kaf. Kan sama. Kaf dengan kaf tu sama je. Ha dengan ha. Dua huruf yang sama. Sama-sama. Sifat sama. Sebab memang dia huruf yang sama. Double. So apa hukum dia? So bila kita contoh hal tadi, hal dia dua huruf yang sama. Tu hal. Kaf dengan kaf. Apa berlaku? Pertemuan dua huruf yang sama. Ini dalam satu kalimah lah. Okay. Ini pula ha jumpa dengan ha. Pun huruf yang sama. Berlaku pertemuan dalam kalimah ni. Dua ha dengan ha. Itu adalah hal. Apa hal yang berlaku?
Dua huruf yang sama dah berjumpa. Duduk sebelah-sebelah lah maksud berjumpa tu, sebelah-sebelah. So apa kita nak buat tu? Dah jumpa sebelah apa nak buat? So hukum dia mesti dia gabungkan huruf pertama bersukun ke dalam huruf kedua berbaris secara sempurna. Kerana dia dua tu sama dah, kaf dengan kaf, ha dengan ha, lam dengan lam, sama je. So bila dah sama, kita tak perlu sebut dua kali. Dia masuk je terus. Kaf yang pertama ni bersukun ni, dia kosong mesti dia sukun lah. Dia mati, tak ada apa-apa. So ini terus masuk dekat dia je. So kita pakai satu je. So kaf yang ni tak pakai, tak ada apa-apa. Ingat dalam Risal Rosmani, huruf yang tak ada apa-apa kosong tu dia tak ada fungsi. Memang tak ada apa-apa pun. So apa yang berlaku, huruf yang sebelum dia ni, kan ada baris bawah, dia ni lah akan masuk kat kaf ni terus. So ini dah masuk 100% dekat dalam ni lah. Sebab kan dia sama, tak perlu sebut dua kali. Dia dah masuk. Ini pun dia dah masuk kat sini. Yang masuk dia lah nama dia hukum. Macam mana kita nak menarik ke hal yang berlaku tadi tu? Cara dia kita masukkan lah. Masukkan huruf tu. So itu nama dia idgham mutamasilan. Memasukkan dua huruf yang sama. Dia kan sama. Ha dengan ha. Kaf dengan kaf. So hukum dia, kita masukkan dekat kawan dia ni. Buat benda sama, masuk je lah. Masuk. So bila kita nak baca, ini dah tak ada fungsi sebab dia dah masuk dah. So dia akan bunyi yudrikum, rikum. Jangan yudrikakum. Dekat sinilah berlaku apabila kita tak belajar, kita akan baca yudrikakum, rikakum. Ada macam bunyi dua. Rik, kita ingatkan macam ni pun kita bunyi rik. Lepas sini pula kita baca kum. Rikum. Salah lah tu. Mana boleh bunyi macam tu? Dia akan bunyi yudrikum, rikum. Itu maksud idgham mutamasilan, memasukkan huruf yang sama. Oleh kerana dia sama, masuk je lah. Tu bunyi dia sekali je lah. Yudrikum. Tapi ada orang baca yudrikakum, rikakum. Kenapa bunyi rikakum? Pada pemahaman dia, kaf ni ada, kita bunyikan kaf, kaf ni pun nak kena bunyi juga. So bunyi dia tak betul lah nak menguruskan hal tu. Apa hal? Dia tak tahu. Sedangkan dia dua huruf yang sama, masukkan aja. Sebab benda sama, masuk je lah. Bunyi pun semua sama. Kan sama sifat semua sama. So kita pakai satu je lah. So lagipun dia pun kan kosong, tak ada baris. Risal Rosmani dah siap-siap beritahu dah. Benda kosong tak ada fungsi. Yang ada fungsi siapa? Ra ni lah. Ra kan ada baris bawah. So dia ni lah masuk terus dekat kaf yang ni. Dia bukan letak sabdu dah. Masuk. Yudrikum. Macam ni. Yuwajjihu. Satu hal je pakai. Jangan yuwajjihu. Kan susah tu. Dia dah sabdu. Yuwajjihu. Kan susah. Quran tak menyusahkan bunyi macam tu. Yuwajjihu. Jim ni kan ada baris. So dia yang masuk terus kat sini. Sebab dia dah masuk dah. Kan dia sama benda sama. Dia dah masuk 100% dah. Dah tak ada dah. Pakai satu je. Yang lagi pun hal pun kosong. Tak ada apa-apa. Kita tak boleh kata saya baca dengan jelas ha tu. Tu kalau baca jelas mana sukun dia. Kita boleh petikaikan orang kalau orang cakap macam saya baca. Kenapa awak baca yuwajjihu macam tu? Sebab ha ni kan mati. Kalau dia mati mana sukun? Kalau ada sukun kita boleh terima yuwajjihu. Tapi susah lah. Dalam sukun nak masuk kat mana pula bersabdu ni. Sebab tu Quran satu simbol pun dia ada fungsi. Dan kita kalau orang nak katalah buat penipuan lah ataupun kita kan percetakan salah ke apa benda. Bila kita baca Quran, kita belajar tajwid, kita boleh tahu ni salah cetak ke apa ni. Kita boleh query benda tu. Sebab apa kita tahu kalau sini ada sukun, katalah hal ni sukun, macam mana pula bersabdu kat sini? Bunyi nak, siapa pula nak masuk? Sebab kalau bersabdu, mesti huruf yang sebelum dia kena masuk. So ni siapa nak masuk? Kalau contoh dekat sini ada sukun kan? Contoh ada sukun. Yuwajjih. Lepas tu siapa nak masuk? Sebab ha ni dah mati. Tapi kalau ha ni kosong, dia tak ada fungsi, yang masuk siapa? Dah tentu dah kawan yang ada baris ni. Yuwajjihu. Bunyi sekali je. Itulah cerita dia. Maknanya idgham mutamasilan ni dua huruf yang sama. Senang cerita, dua huruf yang sama. Kita kena beritahu ini sebab ini adalah teori dia. Kita kena faham huruf pertama tu yang sukun tu makhraj dengan dunia sama je. Huruf bersukun, kalimah pertama jumpa dengan kalimah kedua kan dia berjumpa. Apa hal? Hal yang berlaku tu dua huruf tu sama-sama je. Makhraj sama, sifat pun sama. Okey, kita dah tahu tu hal dia benda yang sama. Qaf, kaf, lam, mim, sama je. Okey, so apa nak buat tu? Apa kita nak uruskan hal tu? Cara dia kita masukkan lah. Masuk dengan 100%. Sebiji lah sebab dia benda sama. Sekali je lah baca. Itu dah maksudnya hukum dia masukkan. Kita tengok sampel. Kenapa perlu digabungkan?
Okey, kita kata tadi nak kena idgham. Maksud kenapa pula? Kenapa kita nak gabungkan tu? Kerana kesukaran untuk membacanya secara izhar. Apabila dua huruf yang sama bertemu dalam keadaan huruf pertamanya bersukun tanpa huruf mat dan huruf kedua berbaris. Nota, ia juga berlaku pada huruf nun dan mim, idgham al-gunah, idgham syafawi. Kita dah belajar kan? Nun mati jumpa mim. Nun mati jumpa mim. Tanwin jumpa nun. Nun mati jumpa nun. Nun mati jumpa nun tak ada. Yalah ada nun mati jumpa nun ada ke? Nun mati jumpa nun tak ada. Sebab nun tu izhar. Maksudnya tanwin jumpa nun. Tanwin jumpa huruf mim. Itu semua kan dia berhuruf yang sama-sama. Apa mim mati jumpa mim kan dua huruf yang sama. Tu kan kita dah siap masuk dah. Cuma nama dia tu idgham syafawi. Kalau untuk kategori nun mati dan tanwin idgham al-gunah tu kan nama dia. Tapi depan dia kan idgham. Idgham memasukkan. Itu kategori yang sama lah juga. Okey. Secara keseluruhan secara besar umum tu nun mati jumpa tanwin jumpa nun, mim mati jumpa mim, nun mati jumpa nun, itu dalam kategori idgham mu'tamas sebab dua huruf yang sama, dia sama. Tapi oleh kerana kita dah fokuskan nun tu ada kan hukum dia sendiri, ma'al gunah, yang tu ada idgham mu'tamasi lain, idgham syafawi, kan ada nama dia sendiri dah. Tapi dia masih dalam kelompok yang besar lah, mu'tamasi lain, dua huruf yang sama, macam tu. Okay, sekarang ni oleh kerana kita cerita ni mu'tamasi lain tu adalah huruf yang lain selain pada tu, selain pada nun dengan mim tu, selain pada tu. Sebab kita kan dah belajar dah, ini kita dah belajar. Selain pada tu huruf ta, huruf jim, huruf dal, apa-apalah asal selain pada nun dengan mim tu, idgham mu'tamasi lain. Okay, kenapa kita kata nak kena gabung? Sebab kalau kita macam tadi contoh tadi, kalau kita sukun kan susah nak sebut. Hal lakum, kan bunyi macam tu, hal macam mana? Kalau kita tak disukun, kita baca secara izhar. Hal, itu izhar. Lepas tu huruf yang besar dulu ni nak settle macam mana pula? Siapa nak masuk? Sebab tu tak boleh, memang tak boleh. Sebab tu kita kena settlekan, masuk terus 100%. Macam ni. Idrib bi asakal hajar. Idrib. Sekali je. Idrib. Tapi apa yang berlaku? Idrib bi. Rib bi. Dia bunyi double. Rib. Sebab apa dia kata ba ni sukun mati rib. Jangan kokolah lagi. Rib bi ba. Mana boleh? Kalau kita kata ba dia ada sukun kan dia ada kokolah. Ab, ib, ub, id, rib. Kalau ada sukun boleh sebab dia kokolah. Tapi sekarang dia ni kosong. Kosong mana boleh baca dengan kokolah. Maksud dia kena masuk huruf yang sama. Masuk terus. Nanti kita kata ini kalimah pertama, ini kalimah kedua. Apa hal? Apa berlaku ni? Apa yang berlaku? Dua huruf yang sama berjumpa. Okey, bila kita dah tahu okey dua sama, apa nak buat? Apa hukum kita nak buat? Hukum dia masukkan secara 100% lah. Ba ni terus masuk kat ba ni sebab dua yang sama. So dia dah masuk. So bunyi dia sekali je. So ra ni lah akan masuk kat ba ni terus. So bila tak payah pening-pening kepala, dalam Quran nampak dia huruf yang kosong tak ada apa-apa, dia tak ada fungsi, tak payah pakai pun. So kita masuk huruf yang berbaris. Baru dia bunyi idrib bi asakal hajar. Ra ni ra tafkim. Ni huruf dot sifat istitolah. It. Salah tu. Tak ada macam it. Idrib. Sifat istitolah. Idrib bi asakal hajar. Kenapa kita baca tak baca au atau baca u? Kita pun dah belajar. Hamzah wasal. Nak mula dengan dia apa akan berlaku? Kita akan tengok sebab dia ni bukan huruf lam. Sebab lepas dia bukan lam kan? Huruf dot. So bila kalau di sebelah ni huruf lam, baru kita boleh kata komariah ke apa. Tapi sebenarnya dia bukan. Ni huruf dot. Sebelum huruf dot, macam ni nak letak baris? Kita dah belajar. 1, 2, 3. Ra ni baris bawah. Bila baris bawah, dia pun akan ikut baris bawah. So dia akan bunyi idrib. Sekali je. Idrib bi asakal hajar. Ra tafkim. Jaur. Tengah lidah melengkung untuk dapatkan ra. Jangan hajar. Idrib bi asakal hajar. Siapa sebut jar tu salah. Sebab apa lidah tak melengkung. Ra tafkim, lidah melengkung. Jaur. Bukan jaur. Bukan muncul, dia tak muncul. Berlaku di dalam je. Jaur. Idrib bi asakal hajar. Itu bunyi dia. So bunyi sekali je lah. Sebab dia dah dua huruf sama, masuk je sekali. Macam ni. Hal lakum min.
hal lakum, hal lakum, hal. Kan susah kalau kita kata dia nak baca asing. Cara kita kata kalau kita baca secara izhar, apabila bertemu ni bersukun, susah kena kesukaran nak baca. Hal lakum, hal lakum. Kalau kita asing, hal lakum, kan dah macam tersangkut kat situ. Sedangkan Quran dia bukan tersangkut. Dia sekali je hal lakum min. Tengok mim mati jumpa mim. Kita dah belajar idgham apa tu? Idgham syafawi ataupun idgham mislain sawi, nama yang sama je. Tapi apa yang kita kena buat? Kena dengung paling sempurna. Sebab kan mim dengan mim kan sama. So apa berlaku? Menepati tak kaedah mutamasil lain? Menepatilah sebab kan dua huruf yang sama. Tapi adakah kita baca contoh kita baca asing-asing tu, hal lakum min. Kan dia bunyi apa macam pelik tu. Kan kita masuk, ini pun kita masuk. Sebab kita dah belajar dah dengan dengung sekali. Hal lakum min. Kum. Panjang, dengung paling sempurna. Hal lakum min. Itu bunyi dia. Tak boleh hal lakum. Sebab tu bila berlaku pertembungan, apa hal? Dua huruf yang sama. So masuk terus. So bila kita masuk terus, so ini tak pakailah. Dan dosa Rasmani apa huruf yang kosong, tak ada apa-apa, sukun tak ada, sabdu tak ada, apa pun tak ada. So tak pakai, tak payah pakai. So yang ini dialah masuk terus. Baru bunyi hal. Kan senang hal lakum. Kalau hal lakum dah tersangkut-sangkut. Tak boleh. Okey. Kalau macam ni pun sama. Apa berlaku? Apa hal? Hal dia huruf kalimah pertama, ini kalimah kedua, berlaku pertembungan. Kan pertembungan ni. So apa hal? Hal dia lam ini dengan lam sama. Sama sifat, sama marah sama. So bila sama apa nak buat? Apa hukum nak buat tu? Hukum dia lah masukkan dengan 100%. So bila masukkan dia tak guna dah lah. Dia pun dia kan tak ada simbol. So yang siapa ada simbol? Qaf. Qaf lah masuk. Kullakum. Kau bunyi sekali je. Kalau kita nak buat 2 kali. Kalau kita tak nak gabung lah, tak apalah, saya nak baca asing lah. Tak nak gabung, korang mandai sendiri kan. So bunyi dia macam mana? Kul lakum. Kan tersangkut. Kul lakum. Sebab tu Quran ni kita belajar tajwid, semua mesti ada sebab. Kita tak boleh macam, kenapa baca macam tu? Sebab bunyi dia macam tu, mana boleh. Kita mesti ada fakta, kena beritahu. Saya, kenapa baca kul lakum? Saya baca tu sebab apa? Hal ni, kalimah pertama ni, kalimah kedua ada berlaku pertembungan. Pertembungan dia 2 huruf yang sama. Bila 2 huruf yang sama, kita masukkan aja. So bila dia masukkan saja, bunyi dia sekali je lah. So siapa nak masuk, huruf qaf lah masuk. Sebab dia ada baris. Kullakum. Fakta tu lah perempuan kena boleh cakap dengan orang kalau orang tanya. Kalau kita masih, kalau tanya kenapa baca kullakum, orang akan tanya. Sebab kat sini dah tak ada simbol, tak ada apa. Kenapa baca kullakum? Kenapa tak baca kullakum yang dia biasa tu, kullakum? Kita boleh terangkan lah. Sebab apa? Huruf yang kosong dan Quran memang tak ada fungsi. Kenapa dia tak ada fungsi? Sebab dia huruf yang sama. Pertembungan tu sama. Okay, bila sama dia masukkan je lah terus. Tak payahlah sebut 2 kali. So yang siapa yang ada baris, dia ada baris, dia lah yang masuk. Baru dia bunyi dia sekali. Kullakum. Dan Quran tak berat. Quran tak tersangkut. Quran mesti baca lancar. So kalau kita kullakum, kan sangkut. Mana boleh? Quran tak bukan macam tu. Quran kullakum. Itu. Kalau kita boleh terang ke orang macam tu, barunya kita fahamlah benda tu. Kalau kita pun orang tanya, kenapa awak tak baca? Cuba kan macam ni. Macam ni, lam ni mungkinlah tak ada orang nak query sangat. Tapi kalau macam ni, baru macam huruf kokolah macam ba tadi kan. Ba, huruf dal. Orang tahu, ni adalah huruf kokolah. Tapi kenapa kalau orang baca? Waqad dakhalu. Ini memang ramai je orang baca. Huruf dengan kokolah, ba, huruf dal, ramai je orang baca macam tu. Salah tu. Dia kan baca bunyi 2 kali. Waqad dakhalu. So bila kita kata awak baca salah tu, tak boleh baca macam tu. Awak kena baca waqad dakhalu. Itu dia akan query. Ini contohlah dialog kan. Ini kan dal mati. Bunyi kokolah. Mana boleh kalau kokolah dal mesti ada sukun. Tadi tak ada sukun, kosong. Bila kosong kita tak boleh declare dia kokolah, tak boleh. Kalau betul dia kokolah, mesti dia ada sukun. Sekarang dia tak ada. Bila tak ada apa berlaku? Inilah pertembungan. Inilah apa hal tu tadi. Hal dia 2 huruf yang sama berjumpa dan bertembung pula 2 huruf yang sama. So bila sama, apa nak buat, apa hukum kita nak buat, apa tindakan kita nak ambil, kita masukkan sajalah sebab dia sama.
Sebab dia sifat sama, marah sama. Dengan dal sama je. So dia masuk 100%. Kita masuk. So bila dah masuk, apa nak buat? Huruf qaf ni lah yang berbaris. Dia lah yang kena masuk kat dal dia terus. Wa qad dakhalu. Wa qad dakhalu. Jangan baca wa qad dakhalu. Dia bunyi macam melantu kokolah. Salah. Siapa baca wa qad dakhalu, confirm salah. Sebab apa? Sini bukan kokolah. Kita boleh query. Ini bukan kokolah. Kalau awak kata kokolah, mana apa bukti kokolah? Sebab kalau kokolah mesti dalnya ada sukun. Dan kalau pun dia ada sukun, macam mana huruf bersabdu ni pula? Jadi kita nak uruskan huruf bersabdu. Huruf mati nak masuk kat bersabdu, mana boleh? Nak masuk kat bersabdu mesti ada huruf yang ada berbaris di hidup. Macam waw ni ke, qaf ni kan ada baris. Huruf berbaris je boleh masuk kat bersabdu. Kalau huruf sukun nak masuk kat mana? Tak boleh. Sebab tu bila kita belajar, kita macam kita nak explore ni, memang dia sangat menarik. Tapi kita tujuan kita nak explore sampai detail macam ni pun sebab apa kita nak baca dengan betul lah. Baru kita dapat idea, oh patutlah bunyi dia macam tu. Kalau kita baca wa qad dakhalu, itu dah bunyi kokolah, salah, tak boleh. Itu dah tak menepati. Kalau betul pun dia ada sukun, kenapa? Macam mana urut sabdu pula? Urut sabdu mesti urut berbaris yang masuk. Banyak benda kita boleh query kat situ. Sebab tu bila kita baca, bukan dari segi sebab teori semata-mata, tapi sebab musyafahah talaki tu, itulah bunyi dia. Sebab teori ni nak support saja. Sebab ingat Quran, apa hal pun ingat Quran datang dengan cara musyafahah, bertalaki, one to one macam tu. Quran turun memang macam tu. Ini teori-teori ni semua untuk support supaya kita dapat idea. Oh macam ni bunyi dia. Sebab apa bunyi dia macam tu. Itulah maksud dia teori dia. Sebab tu kita kata kita nak merealisasikan teori kepada praktikal. Ini teori. Ini semua teori. Kita siap buat macam inilah, merahkanlah, bulatkan apa bagai. Ini semua teori. Tapi kita nak praktikkan tu macam mana? Itu dia masuk dia tadi. Kita macam mana kita uruskan hal tadi tu. Okey. Sikit lagi yang lain tu tak boleh nak sambung masa boleh habis dah. Yang kita akan sambung minggu depan. Tapi nak sertakan yang mutamasil lain bagi habiskan ini dulu. Okay, perhatian, ingat. Ini pun banyak kau berlaku kesalahan. Jika huruf pertama baris atau bergabung dengan huruf mat, maka tiada berlaku idgham. Tak berlaku idgham, tak berlaku kemasukan. Okay, contohnya. Di yang lamuma. Contoh ni kan. Ini perkataan ni. Kan mim. Ni mim. Ni pun mim kan sama je. Ni huruf ya. Ni huruf ain. Ya dengan ain sama ke? Tak lah. Ni lain-lain lah. Ni huruf ya, ni huruf ain, ni huruf lam. Ni huruf mim. Ni pun mim. Kan sama. Tapi kenapa itu tak boleh idgham? Kenapa itu tak boleh buat macam style tadi tu? Masukkan aja. Sebab apa? Mim ni ada baris. Mim depan mu. Dia dah ada baris. So, bila ada baris mana boleh masuk? Dia asing je lah. Yang lamuma. Biasa je lah. Ni huruf berbaris. Bila walaupun huruf dia sama, tapi dia ada baris. Kalau ada baris, kita tak boleh lah masuk. Apa nak masuk? Sebab benda dia dah ada baris sendiri. Bunyi macam biasa je lah. Yang lamuma. Ni mak asli. Ma dua akad. Okay, kalau macam ni pula. Ni huruf fa baris bawah. Ni huruf ya. Ya tak ada titik ni ya. Ni pun ya. Ni waw sukun. Waw lin tadi tu. Yauma tadi tu. Nanti huruf mim. Okay, sekarang ni. Apa yang berlaku? Apa hal? Kalau perempuan dapat macam feel lah kan. Apa hal ni? Okay, hal dia. Huruf ya jumpa dengan huruf ya. Tapi boleh apa tindakan kita nak buat? Boleh masuk tak? Boleh idgham tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ya ni ada baris. Sebab apa dia nak masuk? Dia boleh bunyi dia sendirilah. Bukan baris masuk apa? Ni huruf mat. Ni fa ni baris. Ya ni ya mat. Kan kawan dia punya. Fi. Baca dua akad. Fi. Tak boleh nak masuk macam mana pun. Fi. Tak boleh. Mak asli je lah. Fa. Fi. Fu. Kan bunyi dia jelas. Fa. Macam ni. Fi. Walaupun dia ya dengan ya. Tapi ni ya mat. Ya mat tak boleh masuk lah. Kan dia kena baca dua akad. Fi. Yaumin. Yau. Ingat. Wow. Register muncul. Yaumin. Fi yaumin. So tak boleh lah masuk. Sebab dia dah bunyi komplit dah elok bunyi dah. Fi yaumin tak boleh masuk pun. Okay, so tak ada berlaku idgham. Tak boleh lah kata idgham mutamasil lain kat sini. Sebab apa? Walaupun huruf sama, tapi dia ni huruf mat, dia ni huruf ada baris. Itu cerita dia. Kalau ini pula. Okay. Isbiru wa sabiru. Ingat dia bukan is. Ingat sod ni ada makhraj dekat mana? Kat dalam lisan. So dia tak perlu muncung, jangan muncung. Tak perlu. Ni hamzah wasal. Kita nak baca
is, us ke apa benda nak apa kita nak sebutnya. Okey, kita mesti tengok 1, 2, 3. Kalau ni huruf ketiga dia baris bawah, so dia pun akan ikut baris bawah. Dia akan bunyi is. Pangkal lidah naik, tengah lidah melengkung. Is. Dan dia ada angin, sofir, angin keluar. Is biru. Sebab tu tak boleh baca is biru. Tak sempat lagi sifat sofir keluar, kita dah terus carah potong. Is biru. Salah. Lepaskan angin. Is biru. Is biru. Is biru. Waso biru. Tengok sini. Wow dengan wow. Kan sama huruf. Sama huruf. Boleh masuk ke tak? Apa hal? Okay, sekarang ni dia kata huruf pertama baris atau bergabung huruf mat tak boleh. Tak berlaku idgham. So kat sini kan huruf mat. Wow ni kan ra ni punya. Ru. Is biru. Ra depan ru. Ra boleh depan kawan ni mesti wow. Itu huruf mat. Dia baca 2 akad. So kena settlekan 2 akad kat sini. Ni wow pun dia baris lah. Is biru waso biru. Is biru waso biru. Ru. So kan mat asli. So settle kan dia tak boleh masuk. Is, kalau kita nak masuk, macam mana nak masuk tu? Is biru. Macam nak masuk. Kalau konon lah kita nak masukkan juga, mana sabdu dia? Mana sabdu? Kalau ada sabdu boleh masuk. Sekarang dia tak ada sabdu. So tak boleh masuk. So cara dia adalah baca sempurnakan je lah. Ni huruf mat 2 akad. Huruf mat 2 akad. Ini ada baris depan. Baris depan je lah. Ya'lamu ma fi yaumin isbiru wasabiru. Itu kita perhatian. Walaupun pertembungan tu 2 huruf yang sama, tapi oleh kerana ini ada huruf mat. Ini huruf mat. Ini ada baris. So tak bolehlah guna kaedah tadi macam tadi tu. Tak boleh guna macam ni. Macam ni sebab ini huruf lam. Adakah lam ni baris depan ke apa? Tak ada. Dia kosong. Tak ada apa-apa. Dia pun kosong. Lepas tu kita tak boleh kata, saya baca macam kokolah. Waqad dakhalu. Kenapa awak baca waqad dakhalu? Mana ada sukun? Tak ada pun. Tak ada mana sukun. Ni. Idrib. Bunyi bebe ada 2 kali kan. Sebab apa dia kata saya baca macam kokolah. Mana boleh macam kokolah. Memang tak ada pun. Sebab dia tak ada sukun. So tak boleh pakai. Tak ada. Resam-resam ni very simple. Benda yang tak ada simbol apa-apa kita tak guna pun. Abaikan. Siapa ada baris dia masuk. Tengok dia kena bagi sabdu. Sabdu tu kena masukkan. Idgham masuk. Tapi kita dah belajar sebelum ni. Idgham bila ada sabdu apa maksud dia? Masuk secara nakis ke kamil. Bila ada sabdu masuk secara kamil, sempurna. Sebab kan kenapa dia sempurna? Sebab dah huruf sama. Masuk sempurna je lah. Kan sama. Itulah maksudnya. So minggu ni saya lebih setakat ni je lah. Minggu depan baru kita sambung yang bawah, yang lain-lain lagi. Yang mutaqaribain ke apa tu. Sampai hari ni kita settle sampai sini sebab masa pun dah cukup dah. Okay, so kita akan ribah balik. So minggu ni pun tak ada homework. Sebenarnya ada homework. Tapi sebabkan syllabus tak habis, so tak payahlah. So minggu ni relax lah. Okay. So kita rewind balik. Bila kita ingat, ni secara umum kita ni baca Quran. So bila kita baca Quran, kita mesti tahu. Okay. Kita kena tahu 2 perkara. Bila berlaku satu hukum tu. Okay. Bila kita baca Quran, mesti kita kalimah-kalimah yang banyak kan. So bila kita nak baca tu, kita kena tahu dah. Dia ni nak kena idgham ke, dia ni kena ifak ke, dia kena izhar ke, dia kena iklab ke. Itu maknanya pertembungan tu lah. Itulah hal yang kita kena settle kan. Okay, bila berlaku pertembungan, sama dia berlaku secara izhar ataupun berlaku secara idgham. Masuk ataupun dia duk asing sendiri. Okay. Sebab tu bila kita baca Quran, kita nak tahu, nak settle lah. Apa hal yang berlaku? Hal dia adalah yang berjumpa tu 2 huruf yang sama ke, dia jumpa huruf yang hampir sama ke, ataupun dia memang sama jenis ke. Itu kita kena pastilah. So, bila kita dah kena pasti, baru kita tahu dia nak masuk secara sempurna ke, dia nak kena masuk dengan dengung ke, dia nak masuk tak payah dengung ke. Itulah dia, itu maksud dia hukum dia. Itulah perkara yang kita belajar hari ini adalah kita ambil yang pertama, idgham mutamasilan, 2 huruf yang sama. Sama tu maksudnya apa? Kalimah yang pertama tu contohlah huruf waw, yang kedua pun huruf waw. Kan 2 dia yang sama. So bila benda yang sama, kita guna sekali je lah. Kita tak boleh bunyi sampai 2 kali. Tak perlu pun. Sebab apa dia dah masuk kan. Kaedah dia masuk. Yang masuk ni lah kita kata dihukum. Sebab hukum kita tahu. Idgham ma'al guna, idgham bila guna, ifat syafawi, ifat hakiki. Itu semua hukum lah tu. Itu semua hukum. So
Bila kita dah tahu apa hal tu, so kita nak settle dia macam mana. Macam tu lah. Itulah kaedah macam kita analogi tadi. Kita pergi kat highway, tiba berlaku accident apa. Kita tengok apa hal berlaku. Oh, apa hal dia tu? Motor langgar dengan kereta contoh. Itu dah dia punya hal dia. So kita nampak tu apa berlaku. Kita melangut dia, ambil gambar ke macam tu je kan. Tak, kita call lah ambulans ke, call polis ke apa. Itulah hukum dia. Dah berlaku satu pelanggaran, apa nak buat? Kita call, minta bantuan. Itulah maksud dia. Okay, so dalam Quran pun macam tu dia juga. Dia kita jumpa huruf-huruf. Dia nampak huruf, apa hal, apa nak buat. Sampai kita nak masukkan 100% ke, nak masuk 50% ke, tak payah masuk ke. Itulah maksud dia hukum. Itulah ceritanya. So hari ni kita cover idgham mutamatsilan, dua huruf yang sama. Bila dua huruf yang sama, tak perlulah sebut dua-dua tu. Sebab dia dah masuk 100%, so kita baca sekali je lah. Terutama kita mungkin kalau macam lam dengan lam, kaf dengan kaf kita tak perasan. Tapi huruf qalqalah tu, qaf, ta, ba, jim, dal. Selalu berlaku, orang akan sebut secara qalqalah. So salah, tak boleh. Macam ni lah, contoh ni. Riba, bunyi macam double kan. Riba, macam tu. Kan dia macam tersebut sangkut. Bersama, wa qad qalu. Qad bunyi double. So salah, tak boleh. So kaedah dia masuk je lah 100%. So kita pakai satu je lah. Dia pun dia dah bersabdu pun. Dia bagi simbol dah. So huruf, macam huruf qaf ni, dia kan dah baris, dia lah yang masuk. Huruf yang berbaris saja boleh masuk dekat bersabdu. Kalau dia kosong, siapa nak masuk? Macam dia nak masuk pun. Kalau dia sukun pun macam mana dia nak masuk? Tak boleh. Sebab tu ada fungsi. Sebab apa? Bila dia kosong, bila dia sabdu, semua ada fungsi. Dan kita pun kalau orang macam berkeras, saya baca macam ni. Tapi kita boleh balas balik, kata bukan kita nak berdebat ke apa. Ini kita boleh tahu sebenarnya bacaan dia bukan macam tu. Awak kena baca macam ni. Sebab kalau qalqalah, ni kita ada fakta. So bila perempuan belajar ni, bila perempuan bercakap mesti ada fakta. Bukan dia cakap saya belajar macam tu lah. Ustaz saya ajar macam tu, ustazah saya ajar macam tu. Itu bukan jawapan. Banyak kali dia saya beritahu pada orang bengkel, bila kita belajar satu perkara, kita mesti boleh bagi tahu apa fakta dia. Kenapa kita baca macam tu. Mesti kita boleh apa? Terangkan dekat orang. Kalau kita tak boleh terangkan, kita sendiri pun tak faham apa benda kita belajar. Kita tak boleh. Mesti kita faham. Dia faham, datanglah apa soalan orang tanya pun kita boleh beritahu. Oh sebabnya, sebab kita cakap dengan ilmu. Bukan kita cakap dengan sembang-sembang kosong, sembang kencang. Tak ada. Ni kita cakap atas fakta, atas ilmu. Okay. So minggu ni kita dah settle yang inilah dulu. Dan ingat apa lagi satu dia punya perhatian tu. Walaupun dia huruf sama, tapi kalau dia tu huruf mat, dia tu huruf memang dah ada baris, so tak ada fungsi apa-apa lah. Settlekan macam biasa je. Ya'lamu ma. Bunyi macam biasa je lah. Tak ada baca ya'lamum. Tak ada lah pula. Tak boleh baca macam tu sebab dia pun tak ada sabdu. Berapa nak masuk. Tak ada lah, asing-asing je lah. Walaupun huruf sama, dia tak masuk dalam kategori idgham mutamatsilan. Sebab dia sendiri pun dah ada baris dan dia sendiri pun dah ada fungsi. Macam mat dia lah. Fi, ru, contoh kan. Itulah maksud dia. Okay. So minggu ni kita dah settle yang ini. Kalau perempuan tak faham pun tak apa. Next week kita akan ulang balik. Notas saya takkan bagi lagi lah. Dah habis ribbon nanti bagi notas. So minggu ni perempuan relax je lah. Tapi bila baca Quran cuba praktis. Apply kan apa yang dia belajar tadi yang huruf lin tu. Waw sukun, ya sukun. Pastikan waw muncung, ya suara turun bawah. Cuba buat. Kalau minggu ni yang mana bertalaki, saya nak dengar yang tu pula. Tapi make sure kalau ada yang tu jangan yang lain pula salah. Kita berlaku peningkatan. Bukannya sama rata. Ingat ini yang dia lupa. Tak boleh. Dia macam naik macam tu. Okay. So, saya stop share ni dulu. Notas saya tak bagi ya. Tunggu dah habis syllabus dulu. Okay. So, minggu ni kita dah settlekan bab ni. So, apa yang penting, masa baca Quran tu, apply. Sebut. Buat apa kita buat lah. So, bila masa talaki, kita boleh tahu orang dia ambil perhatian ke tak ambil perhatian. Sebab saya tahulah siapa yang bertalaki, yang tak bertalaki. So bila kita nampak dia baca, dia buat perubahan, maknanya dia ambil perhatian. Maknanya dalam kelas pun dia ambil perhatian. Sebab kita attendance pun kita tengok siapa hadir tak hadir. Bukan perempuan kosong macam tu je. Saya follow je setiap orang. Walaupun perempuan letak BTP nombor, macam saya tahulah siapa, walaupun letak nombor kod pun saya tahulah siapa orang tu. Tapi kita nampaklah macam mana orang berusaha buat perubahan dengan tak berusaha pun kita boleh nampak siapa yang ada nak ambil pun inisiatif nak berubah ke apa kan, nak buat peningkatan pada kualiti bacaan. Okay. So untuk itu masa pun dah cukup. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Kita sambung dah bab ni nanti. Kalau apa-apa hal nanti tak apa. Kalau masih ada macam tak faham dah. Apa hal tak tahu kan tak apa. Minggu depan kita akan ulang balik. Yang penting itulah cara dia. Kita kadang nak ingat cara teks betul-betul tu macam susah kan. Itu kita buat macam gaya macam tu lah. Dia cakap macam biasa je. Okay. InsyaAllah tak ada apa-apa. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant
astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Minta maaf kalau tertinggi suara, tersilap apa kan. InsyaAllah sebab niat kita nak belajar tu je lah. Okey. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum semua. Terima kasih Kak Chun sediakan apa. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Syukron. Terima kasih Ustazah. Okey. Ustazah. Itulah.